Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam lebaran Aidilfitri. Okey, saya buat video ni sekali lagi untuk membincangkan tentang dakwaan orang Kristian bahawa Al-Quran ni meniru kitab Bible atau kopi kitab Bible. Ini adalah siri kedua. Siri sebelum ni saya dah buat tentang perbandingan kisah Nabi Yusuf AS di Alkitab dan di Al-Quran. Dan kali ini saya akan buat satu lagi perbandingan tentang berkisah tentang nubuat Yesaya. Nubuat Yesaya 7:14, pasal 7 ayat 14 yang mengatakan bahawa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Okey, ini adalah nubuat dalam kitab Yesaya, kitab Nabi-Nabi, kitab Yesaya, tentang seorang perempuan muda yang mengandung. Tetapi ada juga yang menggunakan perempuan anak dara. Di sini ada sikit variant reading ataupun khilaf ataupun pembacaan yang kontradik, ataupun ada yang dalam version yang mengatakan bahawa anak dara, ada yang dikatakan perempuan muda. Ini bagi orang Kristian, ini nubuat Nabi Yesaya dalam perjanjian lama ni adalah nubuat tentang Maryam alaihissalam. Dia akan mengandung tanpa ayah. Maksud dia bahawa sebelum Isa alaihissalam lahir, bahawa di dalam kitab Nabi-Nabi ni telah bagi tahu awal, kata bahawa satu masa nanti akan seorang perempuan muda, dan ada version lain yang mengatakan anak dara mengandung tanpa suami. Maryam AS dalam Quran pun bahawa dia mengandung atas perintah Allah ataupun atas kehendak Allah, tanpa ada pertemuan antara lelaki dan wanita. Jadi inilah nubuat Yesaya. Jadi nubuat ni sepatutnya apabila Maryam AS mengandung tanpa suami, jadi orang Yahudi sepatutnya terus akan menyambung atau ingat kembali tentang nubuat dalam kitab Nabi-Nabi, bahawa inilah sebenarnya apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya, bahawa ada perempuan muda yang mengandung ataupun perempuan anak dara yang mengandung. Jadi ini adalah satu petanda tentang kerasulan Isa AS, ataupun dia membantu ataupun sebagai bukti bahawa apa yang dikatakan nubuat dalam Yesaya ni digenapi setelah Maryam AS mengandung. Tetapi malangnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru ni, nubuat ni tidak pernah digenapi. Maksud saya, kita akan baca kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus Kristus di Matius pasal 1 ayat 18 dan sehingga 25, ayat 18 hingga 25. Okey. Saya baca ayat 18, terjemahan baru. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab dalam Lukas pasal 1 ayat 27 mengatakan, kepada seorang perawan yang bertunang dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud,
nama perempuan itu Maria. Maksudnya Maria ataupun Maryam bertunang dengan Yusuf. Okey. Sebelum kelahiran Yesus Kristus ni, Maryam telah bertunang dengan Yusuf. Kerana Yusuf, ayat 19, Matius pasal 1 ayat 19, kerana Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yusuf ni bila dia kahwin dengan Maria atau Maryam, didapati Maryam telah mengandung. Jadi Yusuf ni seorang yang baik. Bila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, tiba-tiba dia dapati perempuan yang mengandung, memang semua orang lelaki tidak maulah. Tetapi Yusuf ni seorang baik, dia tidak mahu, tetapi dia berniat nak menceraikan Maria atau Maryam secara senyap-senyap supaya tidak memalukan. Tetapi dia dapat dalam mimpi dia bahawa malaikat Tuhan telah ayat 20 telah berkata kepada Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi dia nampak malaikat Tuhan berkata macam tu. Tu ayat 20. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, kerana dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu jadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Okey, tengok di sini di pasal 1 Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan anak dara. Tetapi kalau kita lihat di Yesaya, dikatakan kalau kita tengok di Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan anak perempuan muda. Di sini ada sikit macam saya beritahu tadi, dia ada sikit variant reading ataupun pencanggahan bacaan. Okey. Jadi dalam ayat ni mengatakan bahawa apabila maksud dia akan lahir seorang lelaki yang kau namakan dia sebagai Yesus, kerana dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 21. Dan ayat 22 bahawa diterangkan tentang maka genaplah nubuat dalam kitab Yesaya satu masa nanti, yang mana kitab Yesaya ni nubuat datang beratus-ratus tahun sebelum Maryam AS mengandung tanpa bapa. Jadi dinyatakan dulu dalam kitab Yesaya bahawa satu masa nanti akan ada perempuan muda ataupun anak dara yang akan mengandung. Tujuannya untuk menguatkan lagi kerasulan Isa AS ataupun Yesus Kristus. Jadi ayat seterusnya, ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya. Dan ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Okey, ini adalah pasal 1, Matius pasal 1 daripada ayat 18 hingga 25. Jadi saya pernah berdiskusi dengan Bapa Idis. Saya bertanyakan kepada Bapa Idis tentang permasalahan ini. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, apabila Maria mengandung, kenapa tidak heboh ataupun masyarakat tidak heboh, masyarakat yang ada di sekitar sekitar masyarakat yang mana Maryam AS berada dalam dia, masyarakat Yahudi ni tidak heboh kerana Maryam tiba-tiba mengandung kan. Kalau tidak, Maryam ni seorang yang mulia, keturunan orang yang mulia, tiba-tiba dia mengandung. Itu satu benda yang sepatutnya menjadi sangat heboh dan jadi isu yang besar masa tu sepatutnya. Tetapi dalam Alkitab, benda ni tidak berlaku isu yang besar.
Jadi Bapa Edis mengatakan bahawa disebab ini adalah kerana Maria atau Maryam telah berkahwin atau bertunang dengan Yusuf. Jadi orang anggap seolah-olah macam dia orang dah kahwin, bertunang, kahwin. Kemudian oleh kerana pertunangan tu maka Maryam mengandung. Jadi tidak heboh. Benda ni tidak heboh. Jadi kalau macam tu, persoalan saya pada orang Kristian, persoalan saya, ini persoalan ni membabitkan ketulinan kitab ataupun keaslian kitab kamu. Adakah benar di wahyu Tuhan ataupun bagaimana? Jika seorang perempuan berkahwin dengan seorang lelaki dan perempuan yang mengandung, itu biasa, perkara biasa, bukan perkara pelik. Jadi apabila Maryam atau Maria berada dengan Yusuf dan ketika itu Maryam mengandung atas perintah Tuhan, tetapi masyarakat tak nampak sebagai itu sebagai yang aneh atau yang ganjil, tidak nampak satu sebagai luar biasa, kerana biasalah Maryam dah bertunang dengan Yusuf dan dia mengandung. Semua orang anggap sebab itu adalah anak Yusuf. Jadi saya tanya pada Bapa Edis, kalau begitu bagaimanakah nubuat Nabi Yesaya 7 pasal 7 ayat 14 digenapi? Kerana orang tidak nampak bahawa perempuan muda atau anak dara. Orang anggap Maria telah berkahwin dengan Yusuf ataupun bertunang dengan Yusuf. Kemudian dia, kerana hasil pertunangan tu, dia telah mengandung. Jadi Bapa Edis cakap orang Yahudi pada zaman dulu bertunang dah dianggap sebagai sah, dah kira suami isteri. Itu kata Pak Edis. Tapi saya tak kisah itu, saya tak peduli. Yang penting sekarang, adakah masyarakat Yahudi di sekitar Maryam terhubung ataupun menyambung dengan tersambung atau teringat nubuat Nabi Yesaya bahawa Nabi Yesaya 7:14 bahawa seorang perempuan muda mengandung tanpa suami, tanpa lelaki? Tentu tidak, kerana Maryam ada Yusuf. Jadi nubuat Nabi Yesaya tidak pernah digenapi di Alkitab Perjanjian Baru. Jika Alkitab Perjanjian Baru ini adalah wahyu daripada Tuhan, maka sepatutnya digenapi. Dan yang lebih menarik, kitab perkara ini digenapi di Al-Quran. Di Al-Quran. Okey, kalau kita tengok di surah Maryam, Quran 19 ayat 27, jelas mengatakan bahawa Maryam mendukung anaknya kembali membawa anaknya kepada kaumnya. Ayat 27 mengatakan bahawa kemudian baliklah Maryam kepada kaumnya dengan mendukung anaknya. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar salah. Yang besar salahnya." Jadi dia jadi isu dalam masyarakat. Pasal Maryam ni seorang yang keturunan orang baik-baik. Jadi dah jadi isu. Masyarakat dah nampak bagaimana orang yang baik macam Maryam tiba-tiba mengandung, belum kahwin lagi. Itu jadi isu yang besar, isu yang serius. Dan ayat 28 mengatakan orang kampung atau masyarakat Yahudi ketika itu terus berkata, "Wahai saudara Harun, wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat." Ini dah isu dah, jadi isu dah sekarang ni. Okey. Jadi patutnya orang Yahudi pada masa ni sepatutnya nubuat Yesaya digenapi di Al-Quran. Digenapi di Al-Quran. Kerana dah jadi isu dalam masyarakat, sepatutnya orang Yahudi ketika ni boleh teringat balik nubuat Yesaya 7:14 bahawa seorang perempuan muda mengandung dan lahirkan anak. Kemudian ayat Quran, ayat surah Maryam ayat 29 mengatakan, maka Maryam segera menunjukkan kepada anaknya. Okey, dia segera menunjukkan fa asyarat ilaih, dia menunjuk pada baby dia tu. Bila orang kampung menghujat dia, terus Maryam tunjuk kepada anak dia.
Dan orang kampung kata menjawab, mereka berkata dengan hairan, orang kampung hairan, kan? Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buayan? Jadi seolah Maryam tunjuk syarat supaya dia baby ni Isa AS akan menjawab atau menerangkan, menjelaskan. Dan orang kampung cakap, bagaimana kami nak cakap dengan baby kecil ni? Masya Allah. Dan ayat 30, Isa AS telah menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab, iaitu Injil, dan ia telah menjadikan aku seorang Nabi. Dan jadi kalau kita baca ayat 29 dan seterusnya, ayat 27, 29 dan seterusnya, saya tak mau panjang-panjangkan lagi, cuma apa saya nak beritahu sini, maka benda ni dah jadi heboh dalam masyarakat. Al-Quran telah membuktikan bahawa perkara ni telah heboh. Dan ketika ni, apabila Isa AS telah bercakap dan orang kampung telah faham, dan barulah nubuat Yesaya digenapi, orang faham, orang teringat balik bahawa seorang perempuan muda atau anak dara akan mengandung, dan bukan mengandung kerana berzina dan sebagainya, tetapi mengandung atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Dan Nabi baby atau Isa AS sendiri telah defend ataupun mempertahankan maruah ibunya, telah menjelaskan. Jadi dan ubat Yesaya pun ada di sana dalam kitab mereka, Perjanjian Lama. Patutnya mereka dapat menghubungkan ataupun melihat bahawa nubuat Yesaya telah digenapi. Berbanding dengan Alkitab Perjanjian Baru, Matius tadi, bahawa Maria telah berkahwin dengan Yusuf dan mengandung, itu tidak ada satu yang luar biasa, tidak digenapi. Biasa kalau dikatakan mengandung kerana bertunang kemudian mengandung, itu bukan menggenapi nubuat Yesaya, itu biasa. Setiap orang yang berkahwin atau bertunang kemudian mengandung, itu orang dah tahu bahawa itu tentu berlaku hubungan seks di antara tunang, antara lelaki dan perempuan yang bertunang ni ataupun yang berkahwin ni. Jadi Al-Quran telah menggenapi nubuat ni. Jadi sekali lagi saya nak tegaskan bahawa Al-Quran tidak mengkopi Alkitab, tetapi Al-Quran adalah kayu ataupun batu pengukur, muhaiminan alaih, terhadap kitab-kitab terdahulu. Dia sebagai mengkoreksi ataupun kayu ukur yang menjadi hakim kepada kitab-kitab terdahulu, sama ada apa yang disampaikan kitab terdahulu itu benar atau salah. Dan jelas kalau kita melalui nubuat Yesaya ni, kita tengok Perjanjian Baru tidak mengenapi, tidak digenapi di Perjanjian Baru, tetapi digenapi di dalam Al-Quran. Di surah Maryam 19 ayat surah Maryam ayat 27 dan seterusnya. Kita boleh baca kat situ. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak kopi dari Alkitab. Malah Alkitab ni kisahnya banyak merepet. Kisahnya tidak masuk akal, tidak logik, tidak boleh diterima di akal. Dan insya-Allah saya akan kupas lagi seterusnya ke depan tentang Alkitab, Al-Quran bukan mengkopi daripada Alkitab, tetapi kesalahan Alkitab sendiri yang terlalu banyak dalam Alkitab tu akan menjawab untuk mempertahankan bahawa Al-Quran tidak akan kopi daripada Alkitab. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.